أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Alhamdulillah, syukur kita ke hadarat ilahi yang mana kita dibagi kekuatan kepada kita supaya kita boleh mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat menututi ilmu daripada akidah dan daripada amalan segala apa sahaja yang kita dapat daripada guru-guru kita, dan kita akan sebar kepada mereka-mereka di belakang pula. Jadi saya berharap kepada kaum ibu kaum bapa yang mana kita sedang mengikuti majlis ta'limi kita, insya-Allah kita dapat ambil manfaat bersama dan kita sebar pula kepada kawan-kawan kita, dan kita sebar pula kepada mereka-mereka di belakang kita. Kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, adik-adik pelajar sama ada adik pelajar daripada sekolah, daripada kuliah, daripada jamiah, daripada pondok, tok-tok pakai semua, insya-Allah malam ni kita ada majlis untuk nak sebarkan ilmu pengetahuan, khususnya kita nak bagi maklumat tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh kerananya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah masih lagi ada ragu-ragu tentang akidah-akidah yang dibawa oleh nenek bapa kita, nenek-nenek kita. Mereka itu boleh kata dapat mendalami, dapat buat saat itu, tak tinggal daripada usul asal, tak tinggal daripada pokok besar kita, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis, dan lagi pula Al-Ijma' dan Al-Qiyas, yang mana kita sudah bagi penjelasan pokok agama kita, dasar kita iaitu empat, terdirinya daripada Al-Quran dan Al-Hadis dan Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Beberapa hari yang lepas kita sudah bagi penjelasan dan kita sudah bagi penerangan supaya anak-anak pelajar kita, supaya kaum ibu kaum bapa kita tak keliru di dalam pahami kita tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dipimpinkan oleh dua imam, Abil Hasan Al-Asy'ari dan Abi Mansur Al-Maturidi. Jadi kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, malam ni kita ada tajuk kita tentang al-bid'ah, tentang iaitu bid'ah. Kerana bid'ah ni jadi satu perkara juga supaya mereka-mereka yang nak mengerjakan ibadat kepada Allah jadi susah, jadi payah oleh kerana buat gotu jadi bid'ah, buat goning jadi bid'ah, buat gotu jadi bid'ah, buat goning jadi bid'ah, sehingga jadi ragu-ragu di dalam melaksanakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, yang mana kita di dalam majlis ta'limi kita tak tinggal daripada dasar kita, tak tinggal daripada marja' kita. Jadi pokok asal, pokok besar kita daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Dan pula kita ambil dua pokok lagi, iaitu Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Itu tak payah saya bagi huraian panjang, tak payah saya bagi penjelasan sekali lagi. Kaum ibu kaum bapa saat itu boleh kita ikuti, boleh kita mutaba'ah, tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi tajuk kita pada malam ni kita nak kecek tentang bid'ah, tentang bid'ah. Tentang bid'ah, oleh kerana bid'ah di sini orang panggil satu perkara juga. Jadi satu perkara, kaum ibu kaum bapa kita duk tanya, duk soal, oleh kerananya ada satu bahagian yang lain lagi kata gitu kata gini, sehingga
dalam nak melaksanakan ibadat kepada Allah jadi susah, jadi payah. Lalu itulah saya akan bagi penjelasan kepada kan ibu, kan bapa dan kepada anak-anak pelajar semua. Semoga kita saat itu boleh dapat penjelasan daripada huraian pada malam ini, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yang mana kita sudah dapat maklumat daripada guru-guru kita, kita sudah dengar daripada bapa-bapa kita, ustaz-ustaz kita yang bagi ilmu tentang bid'ah ni boleh kata beberapa kali dah. Nah, beberapa kali kita dapat dengar maklumat sakut paut tentang bid'ah ni boleh kata banyak kali. Maka malam ini kita akan bagi penjelasan sekali lagi kepada kan ibu, kan bapa, insya-Allah. Yang mana kita dengar daripada sepotong hadis, yang mana Nabi sebut di dalam satu khutbah dia, iaitu kita nak sebut di sini tepat hak kita nak selalunya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi khutbatihi, amma ba'du, kita ambil tempat kita nak selalu, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairul hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha kullu bid'atin dalalah. Kullu bid'atin dalalah. Maka di sini hadis ni kita selalu dengar, kan ibu, kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi di sini dia kata fa inna khairal hadis, maka sesungguhnya khairal hadis, iaitu sebaik-baik percakapan kitabullah, iaitu kitab Allah, kalamullah, hak paling molek sekali. Percakapan Allah yang paling baik sekali, paling molek sekali, tak ada dah. Wa khairul hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu riwayat wa khairul huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaik-baik petunjuk ialah tunjuk ke Nabi Muhammad, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu. Nak ayat kata sebaik-baik petunjuk ni tunjuk ke Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hidayat yang datang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tak ada dah. Hidayat yang paling molek sekali, paling baik sekali. Kita nak banding dengan nabi-nabi dulu, tak ada dah yang lebih baik. Bahkan hidayat yang ditunjuk, yang diajar oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita boleh tahu qudwah daripada nabi kita, uswah daripada nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi alhamdulillah lah kita dapat hidayah daripada guru-guru kita, dok beri huraian kepada kita, dok bagi ilmu pengetahuan kepada kita, sehingga kita ni dapat hidayah, boleh kita saat itu bawa ilmu tu, boleh kita amal dan boleh kita sebar kepada orang-orang lain. Boleh kita sebar kepada anak cucu cicit kita dan keluarga kita dan umum kepada muslimin muslimat. Maka hadis ni sambung lagi wa syarrul umuri muhdatsatuha. Ni orang panggil wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa syarrul umuri muhdatsatuha. Jadi syarrul umur ni atas daripada khaira. Jadi di sini nak ayat kata dan sejahat-jahat pekerjaan muhdatsatuha. Sejahat-jahat pekerjaan hak pesen reka mari. Ikutlah orang panggil perkara hak sakut dengan agama, ikutlah amal apa sahaja. Hak reka daripada manusia sendiri, lain daripada perkara ni, lain daripada keluarga daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang panggil reka tu reka hak tubik daripada manusia sendiri, hak Nabi tak ada. Nabi tak ada pelaku perkara tu. Nabi tak buat dan Nabi tak kerja benda tu. Nabi tak kata. Nabi tak ikrar benda tu. Bila Nabi tak buat, Nabi tak kata dan Nabi tak ikrar benda tu, maka tu orang panggil muhdatsatuha. Benda hak reka-reka daripada mereka hak reka tubik tu orang panggil muhdatsatuha. Maka Nabi taruh bimbang kepada mereka hadut reka tu, kullu bid'atin dalalatun, kullu bid'atin dalalatun. Tiap bid'ah ni dalalah. Bid'ah ni dengan maknanya reka hak
hak buat daripada diri manusia tu sendiri yang tidak dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah bid'ah. Tu. Jadi benda kalau sakut dengan agama ni, kalau sakut dengan agama, Nabi tak ada buat, Nabi tak ada tunjuk. Tak ada tunjuk dengan perkataan, tak ada tunjuk dengan perbuatan, tak ada tunjuk dengan pengakuan dia. Bila Nabi tidak tunjuk, segala apa sahaja yang dibuat oleh mereka-mereka yang belakang daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka dia panggil bid'ah. Dalam mata hadis Nabi ni, kullu bid'atin dalalatun. Tiap-tiap bid'ah ialah dalalah. Tu kita faham di situ. Nah, tiap-tiap bid'ah ialah dalalah, ialah sesat. Muqtadah khabar selalu dah kita boleh tengok di sini. Nah, tarkib kalam ni kita ambil wimolek, kita jaga wimolek. Kita akan bagi penjelasan pula supaya kan ibu kan bapa tak keliru di dalam pegangan kita. Nah, kita nak bagi huraian kepada orang lain pula, kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita, kepada keluarga kita, kepada sahabat handai kita, kepada siapa sahaja. Nah, umum kepada muslimin muslimat, kita we faham dan kita we tahu kata apakah bid'ah. Apakah bid'ah? Jadi bid'ah ni berat. Kalau kita dengar di dalam matan hadis, kullu bid'atin dalalatun. Tiap-tiap bid'ah ialah dalalah. Gapo dalalah? Dalalah dengan maknanya sesat. Tiap-tiap bid'ah ni sesat. Sesat ni hak berat ni. Kita tak boleh nak terima sesat. Sebab sesat ni terpesong daripada agama. Sesat ni dia tak jumpa dengan hidayah. Sesat ni gulawai dia hidayah. Did dia iaitu hidayah. Atau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita supaya kita baca surah Al-Fatihah ni 17 kali sehari sekurang-kurang. 17 kali sehari kita duk baca di dalam semaya, 17 kali sehari. Fatihah kita duk baca tu di dalam semaya sekurang-kurang 17 kali sehari. Mana 17 kali sehari? Fatihah kita duk baca tu, ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk olehmu hai Allah akan kami ni akan jalan yang betul, akan jalan yang lurus. Kita suruh Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Tuhan tunjukkan kita ni akan jalan yang betul. Tunjuk jalan hidayah kepada kita. Maka kita duk kata tu 17 kali sehari. 17 kali sehari semaya Zuhur 4, semaya Asar 4 jadi 8. Semaya Maghrib 3 jadi 11. Semaya Isya pula 4 jadi 15. Semaya Subuh pula 2 jadi 17. 17 kali kita duk baca Fatihah. Kita duk metok kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam Fatihah supaya Allah tunjuk hidayah kepada kita 17 kali sehari. 17 kali sehari, 17 kali sehari, 17 kali sehari. Ni nak royak kata kita nak kita duduk di dalam hidayah. Tiba-tiba kita pergi silap, pergi duk buat satu-satu perkara saat itu, orang panggil jadi bid'ah. Bid'ah ni hak kita takut sebab bid'ah ni sesat. Tiap-tiap bid'ah ni sesat. Tiap-tiap apa sahaja yang reka tubik daripada manusia saat itu, orang panggil perbuatan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat, maka ia panggil bid'ah. Ni berat ni. Bila sebut kata sesat tu, kita nak terima tak boleh. Kullu bid'atin dalalatun. Tiap-tiap bid'ah ialah dalalah. Jadi kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita boleh ambil fahami daripada hadis ni, zahir hadis begitulah. Tapi kita mari tengok. Rupa manakah kita nak boleh faham kata bid'ah? Cara manakah ulama? Beri huraian, beri syarah kepada kita kena kembali kepada syarah ulama. Maka bid'ah di sini kalau kita kembali kepada ta'rif dia, kita kembali kepada definisi dia. Di sini dia kata al-bid'atu ni al-fi'latu al-mukhalifatu lis-sunnah.
iaitu perbuatan yang menyalahi daripada sunnah. Perbuatan yang menyalahi daripada sunnah, maka perbuatan yang menyalahi daripada sunnah ia panggil bid'ah. Lepas tu jadi berat ni. Sebab benda hak Rasulullah tak buat, hak kita buat banyak perkara. Hak manusia lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali yang buat. Nah, manusia mereka buat, manusia melakukan suatu perkara benda yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat dan tidak kerja. Ni jadi berat. Kalau itu jadi sesat habis. Tiap-tiap bid'ah ialah sesat. Sesat habis orang kita. Buat ibadat orang hak duduk dalam medan ibadat dah, orang hak duduk dalam medan amal dah sesat. Orang hak tak semaya, orang hak tak puasa ni tak ada sesat gapo kali. Tu nak royak kata. Nah, orang hak duk buat ibadat dah ni sesat. Nak royak kata ikutlah buat go tu sesat, buat go ni sesat, buat hak tak ada, hak tak keluar, hak tidak keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dikatakan sesat di situ. Tu dia. Jadi kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah, yang mana kita tahu kata di sini wahia al-amrul muhdath, maknanya pekerjaan yang direkakan, alladzi lam yakun alaihi sahabah wat tabi'un. Maknanya sahabat tidak buat orang panggil pada asalnya ia kena kembali kelik kepada Rasulullah tak buat. Tapi takrif ni mungkinnya orang panggil takrif ni. Nah, belakang-belakang ada demo tu menjadikan takrif demo ni buat takrif, demo ni buat takrif, tapi kita kembali kelik kepada asal dulu, kita kembali kelik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya apa sahaja yang tidak buat oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam maka ia panggil bid'ah. Itu dia. Maka di sini kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, cuba kita kembali kelik kepada masa sahabah radhiyallahu anhum. Masa khalifah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, yang mana kita sudah mengetahui, yang mana kita sudah tahu, sudah maklum tentang solat tarawih. Jadi tentang solat tarawih di sini nak ayat kata ataupun orang panggil qiyam Ramadan, Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mengerjakan semaya tarawih saat itu di sisi dia ataupun qiyam Ramadan ni sampai 20. Itu dia, sampai 20. Lepas tu perbuatan hak dia buat saat ni, daripada mereka hak semaya hak ni tu suku-suku, mereka hak semaya saat ni tu satu geruk semaya di bucu tu, satu geruk semaya di bucu ni, maka bagaimanakah Sayyidina Umar buat? Jadi di sini kita dapat daripada satu asar daripada Abdurrahman bin Abdul Qari. Jadi riwayat daripada Abdurrahman bin Abdul Qari, dia kata pada suatu malam, kita terjemah selalu oleh kerana masa kita duduk jalan, pada suatu malam dia kata Amirul Mukminin ni serta dengan dia tubik jalan malam, tubik cik dalam bulan puasa ni, tubik cik kaum muslimin di bandar Madinah. Tubik cik kita tengok tempat-tempat anak-anak muda, cik kita tengok tempat-tempat mereka yang duk buat ibadat di dalam masjid di mana tempat sahaja ni tu. Jadi qiyam Ramadan masa tu semaya, orang panggil semaya masing-masing. Mereka itu semaya secara jemaah, demo tu semaya secara sore, demo tu semaya di bucu tu, demo ni semaya di bucu ni. Semaya tarawih ataupun qiyam Ramadan ni semaya masing-masing. Kerana ambil daripada masa Abi Bakar As-Siddiq tak ada buat penetapan cara buat cara semaya tarawih ataupun qiyam Ramadan ni, tidak buat penetapan cara nak semaya tu macam mana. Cuma Abu Bakar As-Siddiq ni dia semaya sikit di awal, lepas tu dia pergi sudah di akhir dekat-dekat nak masuk waktu subuh tu. Jadi di sini Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu tubik keluar pergi tengok kaum dia ni serta dengan Abdurrahman bin Abdul Qari ni, pergi tengok kaum dia nampak macam tu, lalu itulah Sayyidina Umar ia katakan ni riwayat daripada Abdurrahman bin Abdul Qari.
Jadi Abdul Rahman ceritanya, dia kata faqala Umar, maka berkata oleh Saidina Umar, inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahidin lakana amsal. Thumma azama fajama'ahum ala Ubay bin Ka'b. Jadi Sayyidina Umar kata, inni ara, aku nampaknya law jama'tu haula'i ala qari'in wahid. Aku nampaknya kalau kita himpun anak muda-muda ni dan mereka yang sudah tua dah kita himpun wismaya sekali ala qari'in wahid, atas pembaca yang satu, maknanya kita lantiklah pembaca yang satu saat itu untuk jadi imam. Nah, lakana amsal, itu lebih molek kita nak buat contoh kepada orang-orang lain lagi. Tu lebih molek. Lalu itulah Saidina Umar thumma azama, kama dia azam nak buat balas tu. Nah, maka dia tawakal ala Allah. Bila orang tu azam nak buat baik dan dia tawakal ala Allah, maka Tuhan berlaku. Tengok tu, nak rakyat kata Masya Allah, kalau niat molek, niat baik, maka Tuhan berlaku niat nah yang molek di situ. Tu dia. Jadi di sini nak rakyat kata bila dia azam nak buat benda tu, maka dia boleh himpun. Fajama'ahum, maka menghimpun ia, maka himpun ia. Nah, Umar saat itu hum akan mereka itu ala Ubay bin Ka'b. Nah, ala Ubay bin Ka'b, anak ayat kata di sini ambil Ubay bin Ka'b inilah jadi qari, jadi imam, sebagai imam. Nah, untuk jadi tu imi qiyam Ramadan tu. Kerana suara dia sedap, dia hak itu. Nah, masa Rasulullah pun dia boleh jadi imam gapo tu, lalu itulah ambil dia. Bila ambil dia hak itu, duk satu malai pula, malai yang lain. Jadi Abdul Rahman bin Abdul Qari ni tubik pula dengan Saidina Umar, gicik tengok hak arwah turun kepada kepada kaum dia hak itu, berlaku ke tak berlaku, kita tengok. Bila kita tengok, berlaku. Lalu itulah Saidina Umar kata mana? Saidina Umar kata ni'matul bid'ah. Nah, ni'matul bid'ah hadhi. Sebaik-baik bid'ah ni. Inilah semolek-molek bid'ah. Tu kita tengok kata, kok mana bid'ah ni guna kelimah nikmah pula. Sebab nikmah ni gulawai dia biksa. Biksa ni sekeji-keji. Hak ni semolek-molek. Semolek-molek bid'ah ni. Perbuatan macam ni. Semolek-molek. Tu kita tengok. Jadi perbuatan daripada sahabah, perbuatan daripada khulafa'ir rasyidin. Nah, benda tu boleh jadi dalil ke tak boleh jadi dalil? Kalau kita kembali klik kepada ahadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak sekali hak Nabi kata. Nah, Nabi kata mana? Nabi katanya fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin tamassaku biha wa 'addu 'alaiha bin nawajiz. Kita tengok di situ maknanya, fa'alaikum bisunnati. Bila mu tengok hara-hara sangat besar, bila mu tengok pecah belah yang sangat hebat, maka mu saat itu fa'alaikum bisunnati. Wajib ke atas kamu serta dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'il mahdiyyin. Tengok Nabi beri akuwe kepada khulafa'ir rasyidin. Maknanya mu turutlah khalifah-khalifahku, mu ikutlah khalifah-khalifahku. Maka perbuatan Saidina Umar ni boleh jadi dalil tak? Perbuatan Saidina Umar, walaupun kita kata bukan Al-Quran, walaupun kita kata bukan Al-Hadis, tapi dia khulafa'ur rasyidin yang mana beri pengakuan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali hak Nabi beri pengakuan saat itu. Nabi sebutnya dia dan sebutnya mereka-mereka di belakang dia. Tengok satu hadis lain, yang mana kita dengar dalam sepotong hadis. Sataftariqu ummati ala 73 firqatan kulluha finnar illa wahidatan qila manin najiyatu qala ma ana alaihi wa ashabi. Nabi kata barang yang aku berjalan di atas jalanan tu dan sahabat-sahabatku. Jadi nak rakyat kata Nabi sebut aku dan sahabat-sahabatku, aku dan khalifah-khalifahku.
Maknanya jalan yang benar ni aku dan khalifah-khalifahku, aku dan sahabat-sahabatku. Tu. Pak kita tengok dalam satu ayat lagi surah Yusuf ayat 108 tu, dalam ayat kata qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa manittaba'ani. Tu. Jadi di sini kita boleh reti qul hadhihi sabili, kata oleh Muhammad, ini adalah jalananku. Ni jalananku. Ad'u ila Allahi ala basiratin, aku berdakwah kepada Allah atas jalan yang yakin. Mana jalan yang yakin? Ana wa manittaba'ani, aku dan mereka yang ikut akan aku. Siapa tu? Nabi sendiri dan selagi isyarat. Isyarat kata mereka yang ikutkan Nabi mu boleh turut dia. Siapa? Utama sekali khulafaur rasyidin. Kalau itu di sini perbuatan Sayyidina Umar yang mana buat di sini boleh jadi dalil. Boleh jadi dalil. Walaupun dia tu bukan Al-Quran dan dia tu bukan Al-Hadis. Jadi kita tengoklah di mana tempat saja. Kita tengok di mana tempat saja. Kita pergi tengok di Mekah, kita pergi tengok di Madinah. Nah, kok lain kita tak ada kena kecek, kita pergi tengok di Teraju dulu. Pergi tengok di Mekah, tengok di Madinah. Masa bulan puasa, masa tarawih dan masa qiyam Ramadan ni di Madinah semaya 20 rakaat dan semaya berbentuknya jamaah. Di Mekah pun sama berbentuknya jamaah. Itu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Ninglah Sayyidina Umar kata sebaik-baik bid'ah ini. Ni macam ni berlaku macam ni orang panggil sebaik-baik bid'ah. Jadi kita tengok adakah berlawan dengan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Nabi kata tiap-tiap bid'ah sesat. Pahak ni semolek-molek bid'ah ni. Jadi semolek-molek pada. Pas kalau kita kata tak boleh kata gitu, tak boleh kata kok mana Nabi beri pengakuan dah. Mu turut aku dan mu turutlah khalifah-khalifahku. Tu orang panggil as-sunnah wal jamaah. Khalifah-khalifahku tu wal jamaah. Tu dia. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, yang mana kita di dalam orang panggil kita ni tengah-tengah duk kerja buat, tengah-tengah kita duk melaksanakan ibadat kepada Allah kita, kadang-kadang ibadat kita lalu kok baca-baca orang panggil, lalu kok kata-kata, kadang-kadang orang panggil perbuatan kita lalu kok lalu kok sujud, rokok, apa saja tu orang panggil perbuatan, ataupun orang panggil pengakuan daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bila buat saat itu ada satu bahagian yang mana kita duk tahu kata satu bahagian apabila tak sama dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatan apa saja dalam bab ibadat ni dia panggil bid'ah. Bila bid'ah ni dia klik kepada sesat. Dia klik kepada sesat. Kalau itu di sini kita nak bagi penjelasan kata, Sayyidina Umar buat macam ni sehingga dia saat itu boleh beri apa bid'ah saat itu dia boleh mari gelarkan bid'ah ni sebaik-baik bid'ah, sebaik-baik perbuatan yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia buat perkara ni buat supaya benda ni menjadi baik, menjadi molek. Maka dia gelar perkara ni walaupun bid'ah tidak dibuat oleh Rasulullah tapi benda ni molek. Sebab itulah ulama dia kaji. Dia faham daripada sini, maka dia membahagikan bid'ah ni kepada bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Itu khususnya iaitu ulama ahli sunnah wal jamaah. Kita nak tengok pula iaitu satu bahagian daripada khulafaur rasyidin yang mana berlaku terhadap iaitu Abi Bakar As-Siddiq. Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, yang mana kita sedang mengikuti, bolehlah kita perhati, bolehlah kita ambil faham di sini. Kita nak buat ibadat saat itu, apa hak kita tak jelas, bolehlah kita cari tanya guru-guru kita wi jelas dan wi nyata. Kerana apa sahaja yang kita buat saat itu kita pun bimbang, kita pun takut. Kadang-kadang kita buat saat itu ada lagi mereka duk bagi tuduhan kata itu bid'ah, ini bid'ah. Lalu itulah kita tok sewi kita duk dalam kekeliruan, kita rojokkanlah
Nah, amalan kita rojokkanlah ibadat kita kepada tokoh-tokoh agama, kepada mereka-mereka yang pakar di dalam ilmu pengetahuan. Maka kita kembali kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Yang mana Abu Bakar As-Siddiq, nah, yawi tahu di sini oleh kerananya bila wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita meninggal dunia, maka puak-puak sahabat saat itu mari beripung di satu tempat. Bila mari beripung di satu tempat, setengah-setengah mereka duk nak kepada Abu Bakar As-Siddiq, setengah-setengah mereka mari show-nya suruh ambil Saidina Ali, radhiyallahu anhu. Maka di situ masing-masing waktu baik alasan, waktu baik penjelasan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada bagi penjelasan gitu, penjelasan gini, hak ni kita tak se panjang, kita tak se royak cerita ni sebab ia panjang. Lalu itulah dilantik iaitu Abu Bakar As-Siddiq supaya jadi khalifah yang pertama lepas daripada wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Manakala Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah pada tahun 11 Hijriyah, pada tahun 11 Hijriyah, jadi Abu Bakar As-Siddiq ni jadi khalifah hanya 2 tahun saja. Pada tahun 11 tu iaitu Abu Bakar As-Siddiq mulai jadi khalifah. Nah, dilantik Abu Bakar As-Siddiq saat itu jadi khalifah, maka dialah sebagai khalifah yang pertama. Nah, ketua kepada Islam kita ni lepas pada Nabi kita wafat, maka dialah jadi ketua. Bila dia jadi ketua, nak royak kata berlaku di satu tempat kawasan Najdin. Berlaku di satu tempat kawasan Najdin, iaitu nama dia Al-Yamamah. Kawasan Al-Yamamah. Berlaku gapo tu? Berlakunya dakwah berlakunya dakwah berlaku dakwah saat itu tok saya turut, tok saya buat dah apa sahaja yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tok saya buat dah. Jadi Saidina Umar apabila tahu cerita, tahu berita gitu, kerana di sana ada orang mengaku diri jadi rasul, mengaku diri jadi nabi saat itu, ada setengah kata Musailamatul Kadzdzab, maka dia saat itu mengaku diri dan dia tok saya turut dah agama begitu begini, sehingga mereka itu jadi murtad, jatuh agama. Kawasan Najdin ni jatuh agama lepas pada Nabi meninggal dunia, lepas pada Nabi wafat, maka kawasan Najdin hak itu tokoh-tokoh mereka hak itu balik agama, jadi murtad. Orang panggil murtadin. Tu kawasan Najdin. Kawasan Najdin ni masa tu termasuk di hari ni, termasuk di hari ni kawasan Riyadh, mari kok Dar'iyah, mari kok Uyainah, mari kok kawasan ning semua tu orang panggil kawasan Yamamah. Kawasan ning jadi murtad. Tok saya buat, tok saya ikut apa sahaja yang disuruh oleh Rasulullah. Mari masa Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni, tok saya dah. Bila tok saya orang panggil murtad. Semua mereka itu dakwah mereka kata mereka sudah ittifaq dengan Nabi, mereka sudah muafakat dengan Nabi, sudah musyarakah dengan Nabi saat itu dalam satu perkara saat itu. Jadi tak turut dah Abu Bakar, tak turut dah Saidina Umar. Jadi kalau kita tengok di hari ni tak jauh mana dengan dakwah hari ni. Tak turut ulama, tak turut mazhab, tak pakar mazhab, tak pakar ulama, tak pakar apa, pakar Nabi selalu dah. Pakai mazhab Nabi dah. Nabi tak ada lah. Nabi tak ada. Itu dia. Jadi Abu Bakar, Saidina Umar tak ada arti gapo. Tu sebab itulah mereka itu taksi kepada arwah Saidina Abu Bakar, tak ikut dah, tak turut dah. Jadi murtadin mereka itu. Jadi murtad. Bila murtad ni Saidina Abu Bakar As-Siddiq buat mesyuarat dengan Saidina Umar, buat mesyuarat dengan tokoh-tokoh agama di Madinah saat itu, bagaimanakah nak buat terhadap mereka-mereka, iaitu kaum belum dulu itu kaum kita yang duduk di kawasan Najdin. Bagaimanakah kita nak buat ni? Mereka duduk di Yamamah. Ni peperangan Yamamah ni akan berlaku di sini. Orang panggil peperangan Aqribah ni pada tahun 11 Hijriyah.
Bagaimanakah kita nak buat? Lalu itulah. Jadi Saidina Umar buat putusan. Nah, nak hantarnya Khalid bin Al-Walid hantar di sana supaya pergi perang mereka. Nah, bawa tentera-tentera. Lalu itulah hantar pergi ke sana. Bila hantar pergi ke sana perang dengan ahli Yamamah ni tu, kawasan Najdin, kawasan Riyadh, kawasan kawasan Uyainah, kawasan Dar'iyah, kawasan tu semua tu kawasan Yamamah tu habis. Nah, kawasan Wadi Hanifah ni habis. Kawasan tu orang panggil murtadin. Tu dia. Lalu itulah. Nah, lalu itulah nak royak kata di sini. Saidina Umar ni, nah dengan Abu Bakar, tunggu. Lalu itulah mereka itu pergi perang, kelik mari. Bila kelik mari hak itu terdapatnya banyak hak gugur di dalam medan peperangan. Dalam medan peperangan ni banyak gugur. Tentera-tentera hak sebelah belik Abu Bakar As-Siddiq ni banyak gugur dalam peperangan Al-Yamamah pada tahun sebelah tu. Lepas tu perang ni. Perang tu natijah dia intisar, iaitu benih. Tapi nak royak kata gugur dalam medan tu ramai. Bila gicik tengok, kena kepada puak-puak hufaz Al-Quran. Orang hak hafal Quran saja. Hak gugur dalam medan peperangan ni orang hak hafal Quran saja. Hak ni 30 juzuk, hak ni 28, hak ni 25. Hak ni Quran dia serta dengan tafsir, boleh hurai, boleh syarah. Hak mati tu mereka hak hebat Quran saja. Lalu itulah Saidina Umar tu pergi mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq, kerana Abu Bakar ni ialah sebagai khalifah Islam. Pergi mengadu. Bila mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar pergi mengadu kepada Abu Bakar, maka Abu Bakar ni tak saya terima. Tak saya terima mana? Sebab Saidina Umar kata, ya Amirul Mukminin. Dia kata, inni la ara. Saidina Umar kata, inni la ara an tajma'al Quran. Dia kecek tu panjang dah. Dia kecek panjang. Cuma saya ambil di sini, saya ambil tempat hak nak selalu. Oleh kerana masa kita. Masa kita. Jadi Saidina Umar kata kepada Abu Bakar As-Siddiq, dia kata, wa inni la ara an tajma'al Quran. Aku nampak engkau hai Amirul Mukminin, kita kena engkau kena buatlah cara nak himpun Quran. Kena himpun Quran sebab Quran ni masing-masing ni. Quran di dada, dalam dada remo tu, dalam dada remo ning, sahabat tu, sahabat ning, Quran ada tertulis di kulit-kulit, Quran ada tulis di pelepah-pelepah taman. Quran ada tulis kok batai kayu, kulit kayu. Lalu itulah Saidina Umar royak kepada Abu Bakar suruh himpun Al-Quran. Sebab Quran ni tak terhimpun lagi. Ni tak terhimpun macam ni. Belum lagi. Lalu itulah Abu Bakar As-Siddiq ni sangat-sangat gerung. Sangat-sangat takut bagaimanakah kita nak himpun. Lebih-lebih lagi kita sudah mengetahui dah. Saidina Abu Bakar As-Siddiq ni dia sudah mengetahui bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah royak mereka yang reka di atas dia apa sahaja yang dia tak ada buat. Hidup reka-reka buat benda hak dia tidak buat, maka itu adalah bid'ah. Dalam hadis khutbah dia kata kullu bid'atin dalalah. Tiap-tiap bid'ah ni sesat. Siapa nak sesat? Hidup reka benda hak Nabi tak buat, buat benda hak Nabi tak buat, maka hukum dia bid'ah. Tiap-tiap bid'ah ni hukum dia sesat. Pas siapa nak sesat? Semua tak say kepada sesat. Lepas tu Saidina Abu Bakar nak terima tak boleh. Sedangkan Abu Bakar As-Siddiq dia tahu kata Rasulullah royak gitu. Sehingga anak dia sendiri, Rasulullah tu menatu dia, anak dia sendiri Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Sayyidah Aisyah ni hadis riwayat daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah kata man amila amalan, siapa buat akan satu amalan, siapa buat akan satu amalan, siapa amal akan satu amalan, laisa alaihi amruna. Nabi kata siapa buat akan satu amalan, laisa alaihi amruna. Pekerja itu bukan pekerja
bukan pekerja daripada pekerja kami. Nabi kata, fahuwa raddun. Maka benda tu rad. Rad di sini ai mardud. Ditolak. Nak terima tak boleh, ditolak. Kalau benda tu dibuat satu perkara bukan hak dari kalangan aku, maka benda tu dirad. Ditolak. Nak terima tak boleh. Lalu itulah Sayyidina Umar nak terima tak boleh. Bila nak terima tak boleh itulah Sayyidina Umar ni, Abu Bakar ni nak terima tak boleh. Abu Bakar ni nak terima tak boleh. Sayyidina Umar duk ulai juga, mari royak. Mari beri mari beri semangat, mari beri maklumat. Mari beri maklumat, mari royak pula, tindih tambah. Sebab apa? Sebab takut ke berlaku pula. Padahal perang Yamamah ni sudah benar dah. Tapi gugur banyak. Takut ke berlaku hak lain pula. Bila berlaku hak lain-lain lagi, nanti habis pula. Hufaz Al-Quran. Orang panggil mereka-mereka yang hafal Al-Quran saat itu kodok habis. Lalu itulah Sayyidina Umar sentiasa duk pergi cari Amirul Mukminin, duk pergi cari Abu Bakar As-Siddiq saat itu, pergi duk nasihat, pergi duk royak, pergi duk beri semangat, pergi duk beri syarah, pergi duk beri pahami kepada dia, sehingga Abu Bakar As-Siddiq ni dia jawab mula-mula, dia kata kan, dia kata kaifa af'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah aku nak buat suatu ni yang tidak buat akannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah aku nak buat suatu ni yang bagaimanakah aku nak buat suatu yang tidak buat akannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah himpun tak Quran masa dia ada dulu? Tak ada himpun Quran. Sebab ayat wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah suruh Zaid bin Thabit bin Dhahhak. Zaid bin Thabit bin Dhahhak Al-Ansari. Zaid bin Thabit bin Dhahhak Al-Ansari inilah juru tulis apa sahaja wahyu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala hatta kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi beritahu kepada Zaid bin Thabit. Sebab Zaid bin Thabit ni penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penulis surat-surat Nabi yang Nabi nak hantar kepada raja Rom, nak hantar kepada raja Parsi, nak hantar kepada orang-orang Yahudi di mana tempat sahaja. Nabi guna Zaid bin Thabit sebagai penulis untuk hantar. Dan dia juga yang menuliskan wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Zaid bin Thabit. Lalu itulah Abu Bakar As-Siddiq, dia tak berani nak tulis. Dia tak berani nak himpun. Sebab benda ni benda Rasulullah tak buat. Bila Rasulullah tak buat, kita pergi buat, maka jadi bid'ah. Bila bid'ah ialah sesat. Tiap-tiap bid'ah ialah sesat. Lepas kita tengok ni Quran. Ni Quran kita boleh tengok 30 juzuk ni. 30 juzuk kita duk tengok di hari ni. 114 surah nak rakyat kata di sini semua ni. Orang panggil sudah terhimpun. Mari mana ni? Mari daripada kerja bid'ah. Mari daripada amalan bid'ah. Gapo bid'ah? Benda hak Nabi tak buat, gi buat. Benda hak Nabi tak reka, gi reka. Tu orang panggil bid'ah. Sebab itulah ulama dia buat bid'ah terbahagi kepada dua, bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Macam mana yang dibuat oleh Imam Ghazali rahimahullahu taala dan mereka-mereka yang lain daripadanya pun buat. Itulah kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru di dalam orang panggil lotare bid'ah ni. Nak erti kata bid'ah ni apa? Ni bid'ah ni. Himpun Al-Quran ni bid'ah. Bila bid'ah boleh tak kita nak guna bid'ah ni? Benda bid'ah ni boleh tak kita nak guna? Benda hak Nabi tak buat, tiba-tiba sahabat pergi buat. Siapa buat ni? Iaitu Abu Bakar As-Siddiq arwah Zaid bin Thabit, supaya himpun Al-Quran. Pahimpun Al-Quran, tiap-tiap surah nyebubuh bismillah pada.
Buh bismillah tiap-tiap surah. Buh bismillah tiap-tiap surah. Siapa surah ni bubuh bismillah? Siapa surah ni bubuh bismillah? Siapa surah ni bubuh bismillah? Adakah Rasulullah suruh buat macam ni? Tu. Ini nak ayat kata perbuatan macam ni dibuat oleh sahabat radhiyallahu anhum. Bukan nabi kita buat. Bukan nabi kita buat. Ni orang panggil pekerjaan macam ni orang panggil bid'ah. Kalau itu bid'ah di sini boleh terima tak bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah? Boleh terima ke tak boleh terima? Nah, kita nak kata ulama buat reka-reka, giduk buh bid'ah hasanah, giduk buh bid'ah sayyi'ah, duk reka-reka ambil mana ni reka ni? Ni reka ni, reka ni. Ni boleh sebuah ni, bukan nabi himpun ni. Bukan nabi himpun. Nah, bukan nabi himpun. Siapa himpun? Iaitu masa Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar jadi khalifahnya pada tahun 11 Hijriyah, tahun 13 Hijriyah meninggal dunia. Dia boleh jadi khalifah hanya 2 tahun saja. Maka Abu Bakar As-Siddiq ni bila dia saat itu Saidina Umar duk ulai beberapa kali sehingga syarah mata hati dia boleh terima. Bila dia terima ni, dia kata kepada Sayyidina Umar, oh, dia kata dia ni takut nak berlaku benda ni bid'ah. Lalu itulah Sayyidina Umar kata kan, huwa wallahi khairun. Huwa wallahi khairun. Ia, maknanya himpun Al-Quran, perbuatan himpun Al-Quran tu demi Allah lebih baik. Lebih baik. Sebab apa? Ada perang nanti, ada perang sekali lagi, habislah. Bila habis, siapa nak boleh sebar Al-Quran kalamullah? Siapa nak boleh sebar agama kepada mereka-mereka belakangan? Orang-orang belakang macam kita ni. Baik tu. Lalu itulah Sayyidina Umar ni tu dok giduk ulai banyak kali hatta syarahallahu sadri. Abu Bakar kata sehingga Allah mensyarahkan mata hatiku ni. Wa ara allazi wa raaitu allazi ra'a Umar. Maknanya aku nampak seperti mana nampak Sayyidina Umar. Umar nampak kata himpun Quran, aku pun nampak kata himpun Al-Quran. Lalu itulah Abu Bakar As-Siddiq hari itu mulai nak buat bid'ah adalah pergi cari Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu. Pergi cari Zaid bin Sabit. Bila pergi cari Zaid bin Sabit, Zaid bin Sabit yang mana kita sudah mengetahui bahawa dia adalah penulis wahyu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, penulis surat-surat kiriman, surat-surat untuk nak hantar kepada negara tu negara ni, hantar kepada raja-raja supaya dakwah agama Islam, dakwah agama kepada Islam. Jadi di sini nak ayat kata Zaid bin Sabit bin Dhahak Al-Ansari, dia daripada Bani Najjar. Daripada Bani Najjar dia. Jadi Zaid bin Sabit Al-Ansari daripada Bani Najjar ni dia meninggal dunia pada tahunnya 45 Hijriyah. Meninggal dunia. Jadi manakala dia saat itu Zaid bin Sabit, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar mari cari dia supaya himpunkan Al-Quran. Zaid pun nak terima tak boleh juga. Sebab takut apa tu? Takut bid'ah. Sebab benda tidak buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu bagaimanakah kami nak buat? Ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaifa af'al syai'an ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Kaifa af'al syai'an lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah aku nak buat suatu? Suatu ni yang tidak buat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tak berani nak buat. Lalu itulah Sayyidina Umar, lalu itulah Abu Bakar As-Siddiq teke hak itu mung tak boleh kena taat kepada Amirul Mukminin. Mung kena taat kepada Amirul Mukminin. Sebab aku ni Amirul Mukminin. Mung kena taat kepada aku sebab mung duk bawah pada aku. Lalu itulah Sayyidina Umar mari mari arwah suruh buat. Sayyidina Abu Bakar mari arwah suruh buat, Sayyidina Umar mari nasihat pula. Jadi dua-dua ni sama-sama kemah. Lalu itulah Zaid bin Sabit terima nak himpun Al-Quran. Terima nak himpun Al-Quran sehingga dia kata,
Ya nak himpun pun ya kata. Ya kata mana? Fa wallahi law kallafani naqla jabalin minal jibal ma kana athqala alayya mimma amarani bihi min jam'il Qur'an. Zaid bin Sabit kata, fa wallahi, demi Allah, lau kallafani, jikalau teke akan daku ni naqla jabalin, kalau ada orang mari teke aku, suruh aku pindah bukit, minal jibal, daripada bukit, daripada segala bukit, suruh aku pindah bukit, maknanya bukit ni duduk sini, nak pindah kita situ. Kalau tempat kita ni bukit Bilo, bukit Bilo tempat kita ni, dalam jalan kita ni Bukit Bilo. Nah, kalau dalam Nara ni Bukit Budo. Kalau aku ni, kalau orang suruh pindah Bukit Bilo, nah, daripada segala bukit, tu. Kalau orang duduk ke Malaysia, kalau suruh aku pindah Bukit Kinabalu, aku nak sanggup pindah Bukit Kinabalu lagi daripada himpun Al-Quran. Kita tengok himpun Al-Quran mudah ya. Ni mudah ya. Tak berani nak sanggup. Nak pindah bukit lagi. Bukit Kinabalu tu besar. Kalau Indonesia ni Bukit Biru. Kami sanggup nak pindah Bukit Biru lagi. Kita sini nak pindah Bukit Bilo. Nak pindah Bukit Bilo lagi pada nak himpun Quran. Sebab himpun Quran ni bid'ah. Rasulullah tidak buat. Rasulullah tidak buat, kita pergi buat. Rasulullah tidak himpun Quran, kita pergi himpun. Tu. Bukit Budo, panjang Bukit Budo dalam Nara tu. Ambil kot sebelah lek hujung-hujung Taning ni hadap ikut Nara tu. Tu nak rakyat kata Bukit Budo. Kalau gitu, aku sanggup hak tu lagi. Tu. Mimma amaroni. Nah, dia kata di sini, dia kata makana afqala. Benar ning kau sak ning tu nak rakyat kata, aku berasa kata tak ada jadi berat ke atasku alayya mimma amaroni bihi min jam'il Quran, daripada barang yang suruh akan daku saat itu, daripada himpun Al-Quran. Min jam'il Quran tu orang panggil bayan daripada ma tu. Nak royak kata himpun Quran ni lebih berat lagi. Bukit aku tak ada rasa berat sikit habuk, aku boleh pindah bukit ni. Tu dia. Bukit Bilo duduk dalam jalan, aku sanggup pindah bukit ni, gitok di dalam Taning, gitok di dalam store misalnya, gitok sana, aku sanggup tu lagi. Ikutlah 2 berdi sehari, 3 berdi sehari, sutil lori sehari, sehingga habis. Sanggup tu lagi daripada himpun Al-Quran. Nak ayat kata himpun Al-Quran ni benar yang tidak dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak buat, kita nak pergi buat, kita nak pergi himpun. Tu dia. Tapi oleh kerana nak ayat kata perkara tu berat. Orang panggil dia buat, benar Rasulullah tak buat tu berat. Sebab apa? Sebab bid'ah. Bila Rasulullah tak buat, kita pergi buat, dia panggil bid'ah. Maka bid'ah Nabi royak siap dah, kullu bid'atin dhalalah. Tiap-tiap bid'ah ni sesat. Sesat siapa nak sesat? Kita tak sesat. Bila tak sesat, sanggup pindah bukit lagi daripada himpun Al-Quran. Sanggup waktu lagi. Tapi oleh kerana orang panggil arwah daripada Amirul Mukminin, dan lagi pula Umar beri nasihat, Umar saat itu beri syarah, lalu itulah terima. Terima. Bila terima, himpun Al-Quran. Apa kita tengok di hari ni? Ni bid'ah apa orang panggil? Sebab Nabi tak ada buat. Tu orang panggil, ulama membahagikan bid'ah hasanah dan bid'ah sayyi'ah. Boleh terima ke tak boleh terima? Kalau tak boleh terima, bid'ah sayyi'ah. Salah Abu Bakar pergi duk himpun ni. Salah Abu Bakar pergi duk himpun ni. Salah Saidina Umar pergi duk suruh. Salah Zaid bin Sabit pergi duk tulis. Tiga-tiga orang tu kerja bid'ah semua. Pas kerja bid'ah sakut dengan benar besar pula. Quran ni rojokkan agama. Quran ni kalamullah. Di bid'ah di atas kalamullah berat lagi nya. Berat daripada kita kerja hak kecil-kecil, hak leh-leh. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita tak keliru di dalam pemahaman kita. Kita ambil lah
Nah, ambillah pahami wi jelas dewi nyata, kita nak kata satu-satu perkara, nak kata hak tu bid'ah, hak ni bid'ah, hak tu sesat, hak ni sesat, hak tu bid'ah, hak ni bid'ah. Jangan kata gitu, jangan gaduh. Oleh kerananya ulama saat itu dia nak buat satu-satu perkara, dia orang panggil dia saat itu nah kaji tengok dengan kaedah tengok dengan ayat-ayat, tengok dengan hadis-hadis. Nah, takut pelaga dengan hak tu, takut pelaga dengan hak ni. Kita tengok situ, tengok sini, rujuk kepada ulama, rujuk kepada kitab-kitab, rujuk kepada tempat-tempat yang lain. Nak royak kata di sini bukan semata-mata bukan buat dengan buta tuli. Nah, kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Maka di sini kita boleh reti kata bid'ah hak yang kedua hak kita boleh reti iaitu menghimpunkan Al-Quran pun bid'ah juga. Nah, bid'ah juga banyak bid'ah kami bukan bapa yang dirahmati Allah. Kalau kita nak kecek malam ni tak habis. Nah, tak habis. Ni kita nak pergi pada satu perkara lagi iaitu tentang bid'ah. Nah, tentang bid'ah. Nak kami bukan bapa boleh faham, nak kami bukan bapa boleh reti tentang bid'ah ni tak habis lagi. Jadi kita mari tengok tempat teh kita yang mana ayah-ayah kita, ibu-ibu kita, nah, kita duk serenok, kita duk nikmat dengan kita buat maulud. Kita buat satu bahagian pula kebajikan, nah, buat kebajikan, buat kebesaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam iaitu Maulidin Nabi ataupun maulud kita panggil tempat teh kita. Jadi buat maulud di sini bid'ah juga. Sebab Nabi tak buat, kita pergi buat. Tu bid'ah juga. Hak ni duk royak kata bid'ah, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah sayyi'ah ni. Nah, Nabi menggalakkan kita suruh kita selawat ke atas dia. Nabi bersabda di dalam atas hadis, Nabi kata man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha ashran. Siapa selawat ke atasku satu kali, nescaya Allah selawat ke atasnya 10 kali. Nah, Allah selawat ke atasnya dengan selawat dia. Nah, hak dia selawat ke atas Nabi satu kali tu, Tuhan selawat ke atas dia 10 kali. Gapo selawat tu? Orang panggil as-salah. Selawat tu salah, ia sana kepada Allah. Nah, pakar dengan maknanya rahmah. Nah, pakar dengan maknanya rahmah. Kalau kita selawat, nah, orang panggil selawat ni sana kepada malaikat dengan maknanya maghfirah. Selawat ni, solah ni sana kepada Allah ni dengan maknanya rahmah. Rahmah. Jadi Tuhan beri rahmat kepada kita 10 kali. Kita selawat ke atas Nabi sekali ya. Tuhan selawat ke atas kita, Tuhan beri rahmat ke atas kita 10 kali. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Padahal dalam maulud tu selawat saja dalam maulud tu. Hak kita dah buat maulud, kita dah buat dalam bulan maulud. Nah, bulan hak kita nak membesarkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi selawat di sini, nah selawat di sini bukan sekadar kita manusia saja dak boh ke segala sewaktu pun duk selawat ke atas Nabi. Nah, selawat ke atas Nabi. Jadi di sini orang panggil apa ni? Nak royak kata Allah sendiri selawat ke atas Nabi, malaikat selawat ke atas Nabi, dan lain daripada Allah, lain daripada malaikat tak selawat kepada Nabi. Sebab dalam ayat kata innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tengok tu. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya, malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, berselawat mereka itu ke atas Nabi. Allah selawat ke atas Nabi dan malaikat-malaikat selawat ke atas Nabi. Allah sendiri selawat ke atas Nabi, malaikat-malaikat selawat ke atas Nabi. Buat apa kita tak say selawat? Tu dia. Lepas tu khitab mari pula ayat Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai mereka yang beriman. Duk baca mana tu? Banyak sekali lah kita dengar di dalam khutbah Jumaat. Hari Jumaat Tok Khatib dia baca khutbah, dia sebut ayat ni. Ayat ni di dalam surah Al-Ahzab ayat 50 ni.
surah Al-Ahzab ayat 50 ni. Ayat Quran. Nah, ayat Quran ni dia kata mana? Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat selawat ke atas Nabi. Pas kita kena selawat ke atas Nabi. Ya mari dalam ayat. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai mereka yang beriman, sallu alaihi, selawat oleh kamu ke atasnya, ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan sejahtera olehmu akan sebagai sejahtera. Nah, sejahtera olehmu ke atasnya akan sebagai sejahtera. Jadi di sini kita duduk semaya Jumaat tu, kita duduk tunggu khutbah tu, Tok Kotik tu duk baca dalam pika. Dalam pika dia. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Pakat duk dia belaka tak ada siapa selawat seorang habuk. Tengok tu. Allah lagi pun selawat ke atas Nabi. Malaikat-malaikat lagi pun selawat ke atas Nabi. Para semaya Jumaat ramai-ramai pakat duk dia belaka tak ada selawat seorang. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Selawat oleh kamu ke atasnya, ke atas Nabi akan sebagai selawat. Sejahtera akan sebagai, ke atasnya akan sebagai sejahtera. Tapi semua duk dia. Buat apa dia? Tengok Tok Imeh duk dia atik kita. Makmum duk dia atik. Tok Imeh duk dia. Tok Kotik, Tok Bila pun duk dia. Pakat duk dia belaka. Orang panah-panah duk kat depan-depan, pakat duk senyap belaka. Senyap atik kita. Ni nak royak ni. Nak royak kata banyak lagi hak kita tak tahu tu. Tu dia kan ibu kan bapak. Nah, kan ibu tu hak duk dengar tu tolong-tolong royak kat bapak kita, royak kat abang-abang kita. Tu dia nak royak kata selawat ni. Allah sendiri selawat ke atas Nabi, malaikat-malaikat selawat ke atas Nabi, manusia semua pun kena selawat ke atas Nabi. Khususnya mereka beriman tu. Tu dia. Lepas tu nak royak kata di sini, pas nak selawat ni. Ada tak lafaz hak kita kena selawat pun jadi khususi tu. Nah, hak dengar daripada orang panggil warid daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nak baca hak tu lah. Kalau hak pasal lain tak leh, bid'ah buat dah. Dia bid'ah semata tak tahulah. Bid'ah ni sesat. Boleh tak kita nak selawat kot tu, nak selawat kot ni? Tu. Hak warid mari, hak adanya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiba-tibanya ada lagi bubuh tambah pada nya bubuh Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bubuh dah. Bubuh benda hak Nabi tak ada bubuh. Orang panggil mereka-reka muhdatsatuha. Ni orang panggil bid'ah. Bid'ah ni sesat. Tu. Bid'ah ni bubuh Sayyidina. Buat apa Sayyidina? Tak ada oleh Sayyidina. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiba-tiba gibuh Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buat apa gitu? Ni sesak ni. Orang panggil bid'ah ni. Jadi gerung lebih. Orang ada buat ibadat, ada buat sedak dah, ada buat tenang dah, jadi keliru habis. Jadi gerung habis. Siap kena bila satu klik semula apa dah. Kena rojok klik semula apa dah. Kalau buat dulu-dulu tak kena dah. Pas kita ni umur 80, umur 90 nak turun kubur dah kita ni. Tak kena saja kalau bawa ibadat. Jadi palsu habis. Tak ada warid dalam Quran dan tak ada warid dalam hadis. Kalau bawa semua tu bid'ah. Sudah. Orang panggil dekat-dekat nak turun kubur dah. Duk bila amalan ni, hak ni hak sesat, hak ni hak sesat, hak ni hak sesat, hak ni hak tak ada warid, hak ni hak tak ada nas. Nah, hak ni hak tak ada tauqif. Tak ada tauqif daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siap dalam kita. Kita ni nak pergi pada masyar ni nak bawa hak mana tak tahu. Sebab baru duk belajar je ni, habis dah. Tak kena saja. Orang panggil hak tak ada sahih saja ni. Amalan kita hak kita duk bawa. Hak ni altis ni. Tu kan ibu kan bapak yang dirahmati Allah, supaya kita hak ni tu boleh
ambil pahami daripada ibadat-ibadat hak ayah kita duk bawa, hak guru-guru kita duk bawa, hak tokoh-tokoh agama, hak ulama-ulama dulu duk bawa, semua tu kita tak ada kena sipai gapo dak sekali, tak ada kena duk sipai apa. Nah, kerana ulama duk buat semua tu orang panggil, nah, buat di atas zon mereka, buat mereka hak ni tu dengan guru, buat mereka hak ni tu dengan ada sanak-sanak mereka hak ni tu, sehingga siapa, nah, kepada sahabat, sehingga siapa kepada tabi'in, sehingga siapa kepada kepada khulafa rasyidin, siapa kepada Rasulullah. Ya ada sepatutnya juga. Hak tak ada tu siapa kepada sahabat, hak tak ada tu siapa kepada tabi'in. Hatulah ada orang panggil. Hadis pun begitulah. Orang panggil hadis mursal, siapa sekat mana, hadis mauquf, siapa sekat mana, hadis marfu', siapa sekat mana. Tu nak rakyat kata semua tu tak ada jadi pelik sangat. Kita buat betul dengan warik tu molek lagi. Nah, hak warik tu molek lagi. Tapi dah ulama buat, dan imam mujtahid buat, dan orang panggil mujtahid tarjih buat, mujtahid mazhab buat, mujtahid fatwa buatlah. Nah, kau ibu kan bapak yang dirahmati Allah, kita jangan ragu-ragu lagi. Lepas tu selawat ke atas Nabi ni, oh bermacam-macam. Selawat ke atas Nabi ni macam-macam. Nah, macam-macam. Bukan mari atas satu warik tu saja dak. Bukan mari atas satu lapak tu saja dak. Bahkan banyak lagi. Kita tengok selawat. Tengok selawat Fatihiyah. Selawat Fatihiyah yang mana kita dok baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Tengok tu. Tu orang panggil selawat Fatihiyah. Dan selawat lain lagi, selawat tibbiyah. Mana selawat tibbiyah? Nak rakyat kata selawat tibbiyah ni ulama kita duk bawa, tu guru kita duk bawa, kita ni cukup dengan ikut saja. Tak ada kena duk rot, tak ada kena duk main bid'ah. Jadi duk sesak orang kita tak ada tara mana ni. Nah, kita tak ada aling tara mana, baru duk boleh baca kitab, baru duk boleh tengok-tengok balik-balik gitu ya. Mereka hak dulu ni, oh tak ada kena kecek dah. Kita ni kalau nyo punya kopih nyo ketok dah. Tengok apa saya ni, banyak tak erti, banyak tak faham. Buka kitab, buka tu, buka ni, tempat tak erti, kena pergi cari guru, tempat tak erti, kena pergi rojok kepada mereka yang ada ilmu pengetahuan. Tapi baca pada malam ni supaya nak kau ibu kan bapak tak keliru sangat. Kerana banyak lotare daripada golongan Wahabiyah duk sebar pada hari ni. Nah, besar-besar lalu itulah kita nak tunggu tak boleh, Sebab apa? Sebab orang panggil mengelirukan. Wahabiyah ni bukan Salafiyah, Wahabiyah. Nah, jangan guna Salafiyah sebab ya kaedah dia bukan mula lagi dah. Dasar-dasar cara dia pergi bukan salah lah, tak ada salah. Nah, tak ada salah, dasar dia bukan salah. Wahabiyah dia Ibnu Taimiyah, dia iaitu Ibnu Qayyim. Nah, Ibnu Qayyim kalau hak sekarang juga, nah kalau di segi fiqh, di segi di segi hukum ahkam ni ya ikut Ibnu Qayyim, dia iaitu turut Syekh Utsaimin dia turut iaitu lagi Saleh Fauzan. Banyaklah nak rakyat kata perkara-perkara balas tu kita tak payah rojok, kita tak ada kena kata aku duk bawa ni hak Syafi'iyah, aku duk bawa ni hak Imam Nawawi, tak sorok sanalah, tak sorok angin mula lagi dah. Tak sorok sana. Mereka itu nak rakyat kata Imam Syafi'i dan Imam Nawawi rahimahullahu taala, mereka itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Wahabiyah dia bukan wal Jamaah, dia Ahlus Sunnah saja ya. Dia sebut Ahlus Sunnah saja sebab apa dia sebut Ahlus Sunnah saja? Sebab dia tak ada nak jamaah. Dia tak ada nak mazhab Syafi'i, tak ada nak mazhab tu mazhab ni, dia nak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia nak sandar pada Quran dan hadis saja. Dia tak ada nak sandar kepada tokoh-tokoh. Kepada a'immah al-mujtahidin, dia tak ada nak sandar kepada situ. Sebab itulah dia tak sebut wal Jamaah. Dia tak sebut sama sekali. Nah, kita jangan keliru sama sekali, jangan keliru. Kita royak betul-betul selalu dah. Royak betul-betul. Jadi saya royak jelas selalu kata itu adalah aliran, itu adalah jalanan Wahabiyah. Siapa Wahabiyah? Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, Muhammad bin Abdul Wahhab yang beranak di Uyainah di bumi Najdin.
Nah, bumi Najdin pada tahunnya 1115 Hijriyah. Dia meninggal dunia di Uyainah juga. Nah, pada tahunnya 1200 Hijriyah. Dia meninggal dunia di situ. Nak royak kata Muhammad bin Abdul Wahhab ni bukan mazhab Hambali. Ayah dia mazhab Hambali. Abdul Wahhab mazhab Hambali. Sulaiman mazhab Hambali. Dia jadi Tok Qadi di kawasan Najdin. Chair dia. Nah, chair dia. Nenek dia jadi Tok Qadi di kawasan Najdin, iaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dia pegangnya supaya kita. Ayah dia pegangnya supaya kita. Abdul Wahhab pegangnya supaya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan nenek dia iaitu Syekh Sulaiman jadi Tok Qadi besar di bumi Najdin pun Ahlus Sunnah wal Jamaah mazhab Hambali. Dan Ibrahim bin Sulaiman, bapa saudara kepada Muhammad bin Abdul Wahhab pun Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi nak royak kata ayah dia pun lari Muhammad bin Abdul Wahhab, pak saudara dia pun lari Muhammad bin Abdul Wahhab. Tok Sewi bawa aliran Ibnu Taimiyah, Tok Sewi bawa jalanan Ibnu Qayyim. Lari tapi tak turut, tak pakar. Tu tak turut, tak pakar itulah. Sehingga yogi kepada Dar'iyah. Nah, boleh bawa orang panggil boleh bawa jalan nening sehingga boleh sebar, sehingga boleh mengatasi. Jadi di sini nak royak kepada kang ibu kang bapa kata mereka itu akidah bertempat, mereka itu akidah berjihad. Kita tidak bertempat dan kita tidak berjihad. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Allah tidak bertempat dan Allah tidak berjihad. Nah, jadi di sini nak royak kata akidah kita iaitu akidah di atas jalanan Imam Abil Hasan Al-Asy'ari. Kita jangan keliru sama sekali kata golongan ni golongan salafi, bukan salafi, iaitu Wahabiyah. Jelas nyata kita tak susuk lah kita hak pakar Wahabiyah, akidah Wahabiyah tak susuk, tak gunalah pai salafi tu tak guna Wahabiyah lah dah. Jelas nyata. Saya bukan tuduh dak, saya royak hak betul-betul, royak hak cacin. Sebab saya sendiri saya ngaku saya Asy'ariyah, saya Syafi'iyah, saya pengikut Imam Abil Hasan Al-Asy'ari dan mazhab saya iaitu Syafi'i. Saya royak jelas lah dah. Dan mana turut saya turut. Ala kulli hal ikutlah. Nak turut saya turut, tak ada gapo. Tu kita pun kita royak. Aku pergi Tuhan bertempat, Tuhan atas arah. Aku turut Ibnu Taimiyah, aku turut Ibnu Qayyim, aku turut Muhammad bin Abdul Wahhab. Dan mana turut saya turut sudah royak jelas. Jangan duk susu, duk nampak ekor itu tak boleh lah. Kita royak jadi jelas, royak jadi nyata. Tu kai bukan bapak yang dirahmati Allah. Jadi nak royak kata selawat ni bukan atas satu sirah saja dak. Ulama kita dulu banyak sirah. Nah, banyak sirah. Kita tengok sirah lain lagi. Kita tengok selawat Syafi'iyah. Kita tengok selawat tibbiyah. Mana selawat tibbiyah? Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidhaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tengok tu nak royak kata sirah selawat ni banyak. Tengok orang tua-tua kita dulu bila mari buat arwah kok umur. Nah, mereka duk pada dia gunanya selawat Syafi'iyah. Mana selawat Syafi'iyah? Kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, selawat Syafi'iyah ni. Tengok kita duk baca tu. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika wa zikrihil ghafilun. Tengok tu. Banyak kita boleh dengan masa-masa dulu. Lo ni tak ada dah lo ni. Lo ni habis dah mek skat bid'ah ni habis. Baca go tu bid'ah, selawat ni bid'ah. Ni tak ada warid daripada Quran, tak ada warid daripada hadis. Hak tu tak ada. Tu bukan hadis dhaif, bukan hadis sahih, hadis dhaif. Hak tu hadis maudhu'. Lera habis. Berhenti habis. Nah, berhenti habis. Tu nak royak kata kocok dengan bid'ah ni habis sungguh. Sebab apa? Sesat. Tak ada siapa nak sesat ni. Sesat lebih-lebih lagi sesat dalam agama ni. Orang takut belaka sesat. Nah, kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah.
Ni hak ni kita bimbang, hak kita takut. Maka di sini bila kita kembali kelik kepada kepada makhluk. Kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah. Benar ning sirah hak kita duk baca ni, sirah hak kita duk baca. Jadi banyak sirah ni. Banyak sirah ni. Nak royak kata di sini kalulah selawat Syafi'iyah hak kita baca di sini. Ada riwayat daripada Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala. Imam Tahawi rahimahullahu ta'ala annahu qala Abdullah bin Abdul Hakam. Abdullah bin Abdul Hakam cerita. Imam Tahawi sendiri royak kata mana? Dia kata Syekh Abdullah bin Abdul Hakam ni dia kata dia royak kepada Imam Tahawi, dia kata ra'aitul imam Syafi'iyya radhiyallahu anhu fil manam. Aku tengok Imam Syafi'i di dalam mimpiku. Abdullah bin Al-Hakam bin Abdul Hakam cerita kata aku tengok Imam Syafi'i di dalam mimpi. Fakultu, maka aku tanya. Aku tengok dalam mimpi, lepas tu kecek dalam mimpi lah ni. Aku tanya Imam Syafi'i. Jadi aku tanya hak itu, ma fa'ala Allahu bika. Apa Tuhan buat terhadap engkau ni? Tu. Jadi Syekh Abdullah bin Abdul Hakam ni tanya Imam Syafi'i dalam mimpi. Dia tengok Imam Syafi'i duduk tepak molek, duduk tepak sedak dalam mimpi dalam syurga ni. Jadi Imam Syafi'i duduk tepak molek, Tuhan letak tepak dia tu molek dalam syurga, dia mimpi, lalu itulah dia tanya, ma fa'ala Allahu bika. Apa Tuhan buat ni terhadap engkau ni? Tu. Faqala rahimani. Jadi Imam Syafi'i pun jawab kata rahimani wa ghafarali. Jadi nak royak kata Tuhan hak ni tu rahmatkan daku, dan Tuhan hak ni tu beri ampun bagiku ni, wa zufiftu ilal jannah, dan memasukkan daku hak ni tu kepada syurga. Tuhan masukkan daku dalam syurga. Kama taziful arus ila zaujiha. Seperti mana orang hatta cau sau masuk dalam bilik cau bau. Kita baru bining dah kan, kita baru kahwin. Kita berpengantin baru. Lepas tu arusa tu ataupun orang yang nak jadi isteri kepada kita tu, dia mau janguk pakai baju molek, pakai baju comel cantik hak ni tu, hatta masuk dalam bilik. Nak jadi suami dia. Orang panggil cau bau, hak ni cau sau, hatta masuk dalam cau bau ni. Seperti itulah nak royak kata serenuknya, sedaknya pada hari tu tak ada erah dah. Tepat yang paling molek, paling comel, kerana sedia daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap a'immah ni, terhadap orang bawa agama ni. Lebih-lebih lagi orang panggil orang pangkat mujtahidin ni, maka Tuhan beri kehebatan kepada dia seperti mana banding-bandingnya orang hak berpengantin baru tu. Jadi boleh tengok di situ, hatta orang perempuan, hatta orang tino tu masuk dalam bilik orang hak nak jadi suami dia tu. Faqultu lahu, maka aku tanya baginya. Syekh Abdullah ni tanya, malladhi balaghaka hadhil manzilah. Apakah benda jadi sahabat bagi mung tu, siapa murtabat ni? Siapa perekat ni? Siapa ke tempat ni? Maknanya Tuhan sedia tempat yang paling indah sekali, tempat paling molek sekali. Tuhan sedia kepada Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Syekh ni royak kepada Imam Tahawi. Jadi Imam Tahawi yang cerita kepada kita. Maka jawab oleh Imam Syafi'i di dalam mimpi itu, dia kata qala li bima fi akhir kitab risalah. Aku boleh naik, aku boleh dapat darjat macam ni, boleh duduk tempat molek macam ni. Mungkin tengoklah dalam akhir kitab risalah. Kitab aku kitab ar-risalah. Kitab ar-risalah ni ialah kitab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, iaitu kitab usulul fiqh. Kitab usul fiqh Imam Syafi'i. Dia tulis di belakang, dia kata, mungklik amal hak tu. Bawa klik tengok dalam kitab tu, dia pergi buka dalam kitab tu.
Dia kata minas salah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqultu lahu wa kaifa dhalik? Ya tafaqala li bihadha salawat. Maknanya mungkin tengoklah ada di akhir-akhir kitab risalah hakku tu, kitab usul fiqh tu, mungkin tengok ada selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abdullah bin Abdul Hakam klik tengok kitab dia, ada kitab risalah hak Imam Syafi'i rahimahullah taala, balik-balik kita tengok di belakang su ada dia tulis selawat. Selawat Syafi'iyah dia panggil. Gelar dia selawat Syafi'iyah. Imam Syafi'i kita bawa tak ada berhenti-henti. Nah, tak ada berhenti-henti di dalam apa dia hak ni tu, nak tidur dia hak ni tu, lepas daripada ibadat semaya apa dia baca, Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika syamsid duha Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakirun wa ghafala an zikrika wa zikrihil ghafilun. Tu nak ayat kata. Nah, sirah-sirah dia adalah tukar sikit-sikit tu deh. Nak ayat kata hak ning ada di dalam, ada di dalam kitab Ar-Risalah. Cuba pergi buka tengok, patut amal hak tu kerana Imam Syafi'i rahimahullahu taala berimej dengan hak tu sehingga Allah angkat darjat dia di dalam syurga, beri mimpi kepada tokoh-tokoh ulama. Walaupun benda ni orang panggil bukan nas daripada Al-Quran dan bukan nas daripada Al-Hadis, tapi ulama, mimpi ulama ni boleh kira. Nah, kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi dalam ayat sendiri kita boleh reti kata dalam surah Asy-Syarah ayat 4 dia kata wa rafa'na laka dzikrak. Kami akakkan di kau hai Muhammad. Nah, akan sebutan engkau. Orang sebut engkau tu bercorak, berjenis. Sebut hak ni tu orang panggil macam-macam. Sebut engkau, kami angkat darjat engkau. Sebut engkau, kami angkat darjat engkau. Yang mana kita baca dalam ayat wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkatkan di kau akan sebutan engkau. Sebut engkau, kami angkat darjat engkau. Sebut engkau, kami angkat darjat engkau. Jadi di sini kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah, satu hadis riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala atani Jibril faqala inna rabbi wa rabbaka yaqul kaifa rafa'tu dzikraka. Qala Allah a'lam. Qala idza dzukirta ma'i. Tengok hadis ni we tahu kepada kita. Hadis ni riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah kata ana, atani Jibril, datang akan daku oleh Jibril alaihi salam. Faqala, maka Jibril cerita kata ana, inna rabbi wa rabbaka, hey Muhammad, sesungguhnya Tuhanku, Tuhan Jibril itulah, wa rabbaka, dia Tuhan engkau, hey Muhammad, yaqul, berkata ia, kata ana, kaifa rafa'tu zikraka, bagaimanakah, kenapakah aku akadkan sebutan engkau? Aku akadmu tu apa boleh aku akad? Kenapakah aku akad sebutan engkau? Orang dok sebut mu semua Muhammad, serata orang sebut kamu Muhammad, seluruh dunia orang sebut kamu Muhammad, sehingga Allah sendiri, malaikat pun sebut engkau hai Muhammad. Sebut bentuk mana? Banyak bentuk, bercorak-corak bentuk. Lalu itulah sebut engkau ni, orang kata hebat. Qala, Nabi pun jawab, Nabi kata Allah a'lam. Sebab malaikat mari tanya Nabi kata, kenapakah engkau ni diangkat apabila sebutan engkau? Nabi kata wallahu taala a'lam, aku tak tahu. Lalu itulah malaikat royak kata, Allah cerita gini, idza dzukirta, apabila disebutkan di kau, apabila disebutkan di kau, zukirta ma'i, disebutkan di kau sertaku, Tuhan kata. Sebab orang nak sebut mung hai Muhammad, sebut ku, Tuhan kata. Mana sebut ku? Cuba kita kata
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita nak sebut Muhammad, kita sebut Allah dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak sebut Muhammad, sebut Allah dulu. Sebut Muhammad, sebut Allah dulu. Sebut Muhammad, sebut Allah dulu. Sabit pun ya akad darjat tu. Tu. Akad darjat Nabi kerana sebutan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah Muhammad. Allah Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Iza zukirta ma'i. Apabila sebutkan dikau sertaku, Tuhan kata. Tu sebab itulah jadi kehebatan. Maka kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, anak-anak pelajar dan tok pakai pondok semua, mudah-mudahan kita boleh ambil amalan ni supaya kita hak ni tu amal. Nah, kita jangan takutlah bid'ah. Nah, hak demo kata berdoa gapo tu, nah kita jangan duk takutlah asalkan kita buat saat ni tu tak cengoh dengan Al-Quran dan tak cengoh dengan Al-Hadis. Jadi Imam telah berkata oleh Imam Syamsuddin As-Sakhawi. Imam Syamsuddin As-Sakhawi rahimahullahu taala, dia meninggal dunia pada tahun 558 Hijriah. Dia ia kata innal ulama muttafiquna ala anna siyaghash salati. Sesungguhnya ulama ni berittifaq mereka itu ala anna siyaghash salati, atas bahawa sirah-sirah selawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sirah-sirah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqtasir ala al-warid. Tu la taqtasir ala al-warid, menurut ayat kata tidak iktisar dak kali. Maknanya tidak menentu di atas data tu dak. Maknanya kita nak selawat di atas Nabi nak dalam bentuk mana pun tak ada gapo. Tapi hak warid tu lebih molek lagi. Sebab itulah dia kata di sini bal yajuzu lil insan an yabtakira fiha ma lam yafsud ma'naha. Jadi nak ayat kata bahkan harus bagi manusia ia nak reka untuk waktu baik selawat itu dalam bentuk mana. Nah, selama mana dia tak rusak makna dia. Tak rusak maknanya beri kecacatan kepada murtabat Nabi, kepada kemuliaan Nabi hak itu. Selama mana tidak beri kecacatan itu, tak ada gapo. Kita nak memuliakan Nabi kita, kita nak akad Nabi kita nak membesarkan Nabi kita, boleh. Dalam bentuk mana pun tak ada gapo. Jadi kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, yang mana kita sudah bagi penjelasan tentang Maulidin Nabi tadi. Nah, Maulidin Nabi tadi. Jadi Maulidin Nabi ni selawat Nabi. Selawat Nabi ada di dalam tu. Maka kita kembali kelik kepada Maulid. Maulid ni orang panggil lafakul. Lafakul. Maka kul ni dia ada juzuk dia. Dia ada ajza' dia. Bila sebut kul ada ajza' dia. Supaya saya ni manusia. Manusia orang panggil kul. Maka ada juzuk-juzuk dia, ajza' dia. Tangan, juzuk. Telinga, juzuk. Hidung, juzuk. Mata, juzuk. Kaki, juzuk. Semua ni juzuk orang panggil. Segala juzuk, himpun semua pada satu tempat, maka ia panggilnya kul. Jadi maulid di sini, maulidin Nabi, yang kita gunanya maulidin Nabi ataupun maulud di tempat kita itu, kita nak pergi buat maulud tu, kita buat gapo mula-mula sekali. Mula-mula sekali kita nak pergi buat maulud, kita bawa lah surat berzanji tu, nak baca maulud tu. Jadi kita pergi apabila siapa ni tu, tuan rumah kata tolong buat arwah sikit, tolong baca-baca sikit, supaya jadi kebajikan, maka kita pun baca. Ila hadratin Nabi Muhammadin, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi abaihi wa akhawaihi minan nabiyyin wal mursalin, wa ila al malaikatil muqarrabin wal karubin, wa ila sadatina Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali, wa ila baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin, walillahil Fatihah. Kita pun Al-Fatihah. Baca Fatihah. Lepas pada Fatihah, kita baca Qul Hu. Itu dia. Baca Qul Hu. Bila kita baca Qul Hu hak ni tu, bila kita baca Qul Hu hak ni tu, hak ni orang panggil kita baca Al-Quran. Mulai kita nak buat maulud tu, kita baca Quran mula-mula sekali. Lepas tu, mulai baca dalam maulud. Baca dalam maulud hak ni tu, sebut gapo? Wa kana sallallahu alaihi wasallam, sebut dalam tu.
wa sallama syadidal haya'i wat tawadu'. Duk royak cerita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang panggil duk royak qissah. Royak cerita kehidupan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah ibadat dia, bagaimanakah kehidupan dia, bagaimanakah susah dia, bagaimanakah waktu kecil dia, bagaimanakah ketika ibu dia meninggal dunia, ayah dia meninggal dunia. Dia ni siapa orang ambil pera, ambil cara dia, tu orang panggil kisah. Dua. Nak tahu cerita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, nak ada kesedaran. Sebab orang panggil nak rajin selawat, nak rajin baca saat itu, orang panggil mari daripada kesedaran kasih sayang kita dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dua, baca kisah. Yang ketiga selawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiga. Yang keempat doa. Lepas pada kita doa. Nah, doa lil muslimin wal muslimat, baca, minta jauh daripada minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada balasan balasan akhirat. Jadi nak royak kata di situ doa kepada muslimin muslimat, gapo tu doa. Lepas pada tu pula jamuan. Akak ide untuk makan, untuk gapo hak ni tu orang panggil jamuan, ramai-ramai boleh makan. Lepas tu orang panggil dalam samping doa apa tu ada sedekah. Ada sedekah, sedekah duit. Sedekah duit. Tu. 10 kok, 20 kok. Sorry, sedekah. Lepas kita tengok juzuk dia. Juzuk maulid, juzuk maulud ni, maulid tu orang panggil kul. Kul. Maka juzuk terdiri daripada beberapa juzuk. Juzuk dia baca arwah. Juzuk dia baca kisah. Juzuk dia baca selawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juzuk dia baca doa di dalam selawat tu. Dan lagi pula juzuk dia jamuan, makanan. Tu. Juzuk dia sedekah duit. Sedekah. Tu amalan sedekah. Ni kara ni. Juzuk bagi maulid. Maka baca Quran apa hukum? Sunat. Baca Quran ni apa hukum? Sunat. Royak kisah Nabi supaya lahir kesedaran kasih sayang kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunat. Dan lagi pula baca selawat ke atas Nabi. Sunat. Sallallahu ala Muhammad. Dan kita doa kepada muslimin muslimat, doa jauh daripada azab, doa minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Sunat. Dan lagi pula buat jamuan, jamu orang makanan semua ni. Sunat. Dan lagi pula kita sedekah duit. Amalan sedekah, sunat. Sunat mari himpun dengan sunat, mari himpun dengan sunat, mari himpun dengan sunat, mari himpun dengan sunat, mari himpun dengan sunat. Lepas tu natijah tubiknya bid'ah. Tu. Kalau orang ngaji cara hisap letih. Sunat dibuat dengan sunat, 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 taukab bid'ah. Letih kan? Juzuk sunat kul bid'ah. Bid'ah sesat. Bid'ah ni sesat. Kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah. Baik tu. Sebab itulah ulama dia bahagi dah. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bukan semua bid'ah tu sesat belaka. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Sebab itulah dalam kita mengaji, dalam kita menuntut ilmu tu, dia kena ambil lafaz kullu bid'atin dalalatun. Ambil lafaz kullu bid'atin dalalatun. Tiap-tiap bid'ah dalalah. Ambil kalimah kullu tu. Ambil lafaz kullu mari. Maka kullu ni you kena bentang dengan ilmu mantik. Mari kita letak dengan ilmu mantik, mari ukur, mari timai dengan ilmu mantik. Maka kullu ni you tubik dua. Kullu jami' dengan kullu majmu'. Nak pakai jami' ke nak pakai majmu'? Kullu ni, lafaz kullu tu, kullu jami' ke kullu majmu'? Kalau kullu jami' dengan maknanya sekalian. Jami' dengan maknanya sekalian. Tu. Majmu' dengan maknanya kebanyakan. Kebanyakan. Kullu majmu'. Kebanyakan.
Maka kullu bid'atin dalalatun, kullu di sini ia pakai dengan makna kullu majmu'. Kullu ni ada dua nama. Nama dia jami' ke kullu majmu'. Di sini kullu bid'atin dalalatun ni kullu majmu'. Balah mana kullu majmu'? Kita kena terjemah kebanyakan bid'ah ialah sesat. Kebanyakan, bukan semua. Bukan kullu jami', kullu majmu'. Tu dalam kaedah mantik. Dalam kaedah mantik tu dia kena pakai kullu majmu', bukan kullu jami'. Dia mau kata mantik ni bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hak ni ilmu hak reka-reka mari daripada filsuf, mari daripada falsafah tu. Hak tu orang panggil falsafah. Kok tu pula dah. Habis tu kalau pergi kok tu orang panggil dok kena gitulah. Nah, tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, nak ayat kata di sini kita kena pakai kaedah-kaedah. Sebab dalam ayat Quran ulama nak buat satu-satu kaedah ambil daripada Al-Quran. Nak buat satu-satu kaedah ambil daripada Al-Hadis. Pendek kata kita tak tinggal daripada pokok besar kita, tunyai yang kuat kita daripada Al-Quran dan Hadis. Kita tak tinggal sama sekali. Walaupun kita duk pakai ijma' dan kita pakai qiyas, nak ayat kata Al-Quran dan Hadis penuh di dalam di dalam diri ulama saat itu penuh dengan Al-Quran dan penuh dengan Al-Hadis. Jadi kaedah-kaedah semua tempat rujuk ke dia iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Walaupun kita tengok ilmu mantik, ilmu hak guna akal sekalipun, ia rujuk kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh itu, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, malam ni supaya kita boleh jelas dan kita boleh nyata kata bid'ah ni bukan semua tu bid'ah dalalah. Bid'ah ada bid'ah hasanah, bid'ah ada bid'ah sayyi'ah. Dan ulama ada bagi tahu kepada kita, ia kata aswa'ul bid'ah. Mana aswa'ul bid'ah? Bid'atul mujassimah dan bid'atul musyabbihah. Tu aswa'ul bid'ah. Sekeji-keji bid'ah mujassimah dan bid'ah musyabbihah. Sebab apa? Sebab kata mereka itu innallaha indahu makanun, kerana Allah ada di sisinya tempat. Tu bid'ah hak sayyi, bid'ah hak keji sekali. Bid'ah hak sayyi'ah tu orang panggil innallaha indahu makanun wa huwa istaqarra 'alal 'arsy, dan dia tu duduk tetap di atas arasy mustadillan bi zahiril ayah. Dia berdalil dengan zahir ayat. Sebab ayat kata Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Sebenarnya ayat tu kalau kita nak turut zahir ayat, innallaha ma'ana. Nak tak turut zahir ayat. Baitillah kita duk kata lama mana baitillah rumah Allah. Allah klik berapa kali? Kita tak kecek tu. Tu nak ayat kata. Nak ayat kata banyak lagi lah benda-benda hak kita hak ni tu. Hak kita tak jelas dan kita tak nyata hak ni tu, hak kita duk kecek lotare plek-plek hak ni tu, kita kecek sedap hak ni tu. Banyak lagi lah benda-benda hak kita kena dengar daripada tokoh-tokoh ulama. Saya sendiri pun cari rujuk kepada ulama. Cari kepada rujuk ke ulama. Jadi saya tak tinggal ulama. Jadi saya dah buat tubik, saya dah oyak semua daripada guru-guru saya. Ni kita tengok lambang di belakang ni, bid'ah ni saya tulis Dar Al-Ansar. Saya letak nama ni 2. Nak rakyat kata saya letak nama ni 2. Semua tu orang panggil ada tujuan bagi satu-satu bahagian. Guru mana-mana pun dia nak letak satu-satu nama ni, dia ada tujuan dia. Ada maksud dia. Saya letak nama ni, apa boleh saya letak nama ni 2. Yang pertama, guru saya yang saya boleh ilmu kalam ataupun ilmu aqidah tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah ni saya boleh daripada guru iaitu Syekhul Allamah Al-Fadilah, iaitu Ismail bin Umar bin Abdul Latif Ad-Da'laji. Dia ni guru yang boleh kata tokoh yang besar di dalam kawasan Nusantara kita. Iaitu babak sepanjang saya ni dapat banyak ilmu pengetahuan khususnya di medan akidah. Jadi kerana barakah daripada guru,
dia pernah tanya saya, dia tanya saya nyo duk tugas mana. Tanya saya, tanya di tangga nak turun masjid. Nah, duk tugas mana? Saya kata saya tugas kat dekat ni ya. Mana dia kata? Saya kata dalam jalan ni. Oh, gamu dah buka hak sendiri dah. Dia kata gamu dah buka hak sendiri dah. Tak boleh dia kata kena buka hak sendiri. Sebab apa boleh buka hak sendiri? Sebab Ustaz Mak Tunis ni, cuba tengok Ustaz Mak Tunis ni ilmu banyak tapi tak buka pondok, dia kata. Oh, jangan tunggu lagi, dia kata. Bukalah masa duk muda lagi ni, dia kata bukalah pondok. Lalu itulah saya munasabah dengan pondok dia Darul Muhajirin, saya buat hak saya ni Darul Ansar. Nah, Darul Muhajirin saya buat Darul Ansar. Dia pun bina Darul Muhajirin ni, Ma'had Darul Muhajirin ni pada kali pertama di Kuwait pada tahunnya 198 ni. Nah, babak ni bina pondok Darul Muhajirin, maknanya dia pergi bangun pondok hak bekas orang bangun dah. Sebab tu dia duk pesan saya ni tak usahlah kita pergi bina hak orang sudah bina dah. Sebab dia pernah berlaku dah ke atas dia kata dia ni pernah buat dah pada pernah bangun dah hak bekas bangun dah tu. Jadi pada tahun 198 ni iaitu Ma'had Darul Muhajirin di Kuwait. Lepas tu duduk lebih kurang 10 tahun. Jadi tak diizin ni. Lalu itulah kembali klik kepada Pagar Tok Rah. Nah, Pagar Tok Rah tu iaitu di Sepanjang. Bukan kapal Sepanjang benar-benar, masuk dalam sikit tu dia panggil Pagar Tok Rah. Pagar Tok Rah ni dia duduk dalam Pak Narik. Kalau Sepanjang ni dia duduk di dalam ring ni. Dia duduk dalam kawasan ni. Lalu itulah nak royak kata pada tahun 199 ni dia mula ibinu tu. Jadi dia Darul Muhajirin. Saya munasabah saya buat Darul Ansar, ambil barakat daripada guru kerana dia duk beri semangat pada kita pun buka hak kita. Tapi saya royak betul-betul saya bukan anak butir. Bukan anak butir. Saya ni anak tiri je. Sebab saya pungut ambil ilmu pengetahuan kok jalan ya, kok jalan, kok orang panggil ambil kok masjid, sekadar ikuti gitu ya. Tapi kerana kita ikuti dia hak ni tu boleh kata masa tu tak ada berhenti mana. Tu dia. Tu sebab satu. Sebab satu. Yang kedua, guru saya dalam pekoh ni iaitu Baba Suh Baksawing di Krong Pinang. Di Krong Pinang. Dia ni guru daripada sekolah Baba Uk. Sekolah Baba Uk kita di Melayu Bakok. Dia bekas anak murid, bekas pelajar di situ. Tubik situ dia pergi ngaji di pondok Baba Mi di Banguh Kabu. Banguh Kabu dalam Telaga Sembilan. Tubik situ pula dia pergi masuk majlis sekolah Patna. Patna Witaya di jalan ni. Tubik situ dia pergi kepada Madinah. Pergi Madinah, maka saya ngaji dengan dia kecil-kecil lagi. Ilmu fiqh ni tu saya tak ada boleh reti lagi, tak ada boleh pandai lagi, tak ada boleh faham lagi kerana ilmu dia tu orang panggil terlalu boleh kira jugalah, cuma dia tak ada buka pondok, dia tak ada buka sekolah. Jadi di hari ni duk tugas dalam jalan. Lalu itulah jadi kita tu duk turut dia, duk ikut dia, jadi kita dapat manfaat daripada dia. Lalu itulah dia mari daripada bumi Mahjar, mari daripada bumi Madinah. Lalu itulah bumi Madinah ni orang panggil Ansar. Ni orang panggil Ansar. Sebab Ansar ni lah orang panggil Dar al-Ansar. Orang panggil bumi Mahjar, tempat berkat, tempat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Di situ banyak tokoh-tokoh ulama. Lalu itulah kita ambil munasabah tabarruk dengan tujuan supaya ilmu kita saat itu boleh manfaat, kita ambil barakat dengan nama ni. Mudah-mudahan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan diberi barakah kepada kita, tok guru kita dan pelajar-pelajar semua, dan kepada mereka-mereka yang ikuti di sini dan sekalian muslimin muslimat. Maka sekadar itulah kaum ibu kaum bapa yang dirahmati Allah, sekiranya jadi terkasar sikit harap apa dan maaf lah oleh kerananya saya bukan tok guru, saya hanya baru belajar gitu ya. Cuma orang panggil tok saya jadi keliru, lalu itulah kita beri juga penjelasan walaupun sikit-sikit. InsyaAllah kita akan dengar orang belakang-belakang ni pula. Kerana mereka ni
mereka nulah mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan. Sekadar itulah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.